Hai murid-murid, selamat datang. Jangan lupa subscribe channel Cikgu. Baik, dalam video ini Cikgu pilih satu lagi perkara untuk dibincang bersama murid di bawah tajuk differentiation. So, dalam siri video differentiation ini Cikgu dah keluarkan banyak video Cikgu bincangkan asas-asas yang berkaitan dengan differentiation ini. Dalam video ini Cikgu pilih satu lagi perkara di bawah differentiation. So ada video yang Cikgu bincangkan chain rule method, ada Cikgu bincangkan berkenaan dengan product method, ada Cikgu bincangkan berkenaan dengan quotient method. So berbagai bentuk berkenaan dengan differentiation Cikgu dah bincangkan. So dalam semua itu, apabila Y diberikan, kita gunakan formula asas differentiation untuk menentukan dy dx. Dalam bentuk-bentuk yang Cikgu maksudkan tadi, apabila diberikan Y dalam bentuk U darab V, bagaimana kita mendapatkan dy dx? Tak kira bagaimana U dan V itu, tetapi untuk mendapatkan dy dx, kita gunakan formula asas dia, iaitu Y itu perlu dalam sebutan AXN. Baru formula boleh digunakan, iaitu dy dx equals to A bawah N ke hadapan, kemudian X, N itu tolak 1. Itu formula dia. Begitu juga untuk chain rule method, di mana kita gantikan T. So lepas digantikan T, mengapa kita perlu gantikan T? Supaya bentuk yang bukan dalam bentuk AXN itu selepas digantikan dengan T, ia menjadi AXN. Apabila dah tukar menjadi bentuk AXN, baru boleh kita lakukan differentiation, sebab formula perlukan bentuk AXN baru kita boleh lakukan differentiation. Beza di antara yang semua itu dengan soalan ini adalah kita tak akan gunakan formula tadi. Kita tak akan, maksudnya dalam contoh ini kita tak akan gunakan asas dia, iaitu Y itu perlu dalam bentuk AXN, dan jika dalam bentuk AXN maka dy over dx adalah A N ke hadapan X N tolak 1. Ini formula. So untuk contoh-contoh ataupun asas-asas yang Cikgu pilih bincang sebelum ini, semuanya adalah berkaitan dengan formula. Tapi sekarang apa yang kita nak belajar di bawah tajuk ini ialah kita akan cari dy dx. Kita masih akan cari dy dx bagi fungsi yang diberikan, bagi y yang diberikan di sini, tetapi tanpa menggunakan formula ini. Tanpa menggunakan formula, maksudnya kita akan dapatkan dy dx untuk yang diberikan ini dengan menggunakan first derivative. So kita akan gunakan first derivative. So bagaimana first derivative itu akan digunakan untuk mendapatkan dy dx tanpa menggunakan formula? Itu beza. Apa yang kita akan bincang dalam video ini dengan video-video yang sebelum ini Cikgu bincang berkenaan dengan differentiation. So itu beza. So Cikgu harap ini adalah satu lagi perkara yang perlu dipelajari oleh murid-murid di bawah tajuk differentiation. Selain daripada bagaimana gunakan formula ini, iaitu Y sama dengan AXN dy dx. Selain daripada ini, asas bagaimana mendapatkan dy dx dengan menggunakan first derivative ini digunakan untuk mencari dy dx. So itu beza tajuk ini. So Cikgu harap murid-murid akan berikan perhatian, sebab dia bukan menggunakan formula. Dia tak akan menggunakan formula. Tanpa menggunakan formula asas differentiation, bagaimana masih kita boleh memperolehi dy dx dengan menggunakan first derivative.
Boleh? Okey, cikgu akan mulakan satu persatu. So, cikgu harap murid-murid akan memberikan perhatian. Okey, bagaimana nak hasilkan dy dx dengan cara ini. Boleh? Kita mulakan. Okey, cikgu padamkan ini. Okey, sekarang perhatikan cikgu salin fungsi yang kita akan guna pakai, iaitu y sama dengan 6x tolak x kuasa 2. Okey. Sekiranya sebelum cikgu mulakan bagaimana kita akan gunakan first derivative ini dalam menghasilkan dy dx. Okey, bagaimana kita tentukan jawapan dia dengan menggunakan formula. Kita tentukan jawapan daripada formula yang kita dah biasa berkenaan dengan differentiation dy dx. Okey? Okey, kita dapatkan jawapan supaya kita boleh bandingkan betul tak. Okey, dengan menggunakan first derivative ini betul tak dy dx yang kita peroleh daripada formula daripada cara ini adalah sama. Sebelum itu kita tentukan jawapan dengan menggunakan formula. Okey. So sekiranya ia adalah y sama dengan 6x. So ini adalah 6x kuasa 1, maka dy over dx adalah 6 1x 1 tolak 1, iaitu 6 1x kuasa kosong, x kuasa kosong adalah 1, so adalah 6. So maka yang ini dy over dx untuk 6x adalah 6. Okey? Okay, sekarang cikgu padam. Okey, cikgu pilih sebutan yang satu lagi, iaitu y sama dengan x kuasa 2. Okey, so maka ya dy over dx adalah 2 ke hadapan. Okey, x 2 tolak 1 iaitu 2x kuasa 1 ataupun 2x. So, tolak 2x. Okey. So sekarang perhatikan, sekiranya kita menggunakan formula, jika ini adalah y, dengan menggunakan formula kita dapat dy dx adalah 6 tolak 2x. Okey, perhatikan ya. Jika y adalah 6x tolak x kuasa 2 dengan menggunakan asas formula differentiation, okey, kita peroleh dy over dx adalah 6 tolak 2x. So apa yang kita pasti nanti, ya, apabila kita menggunakan cara first derivative ini dalam menghasilkan dy dx, akhirnya mesti mendapat jawapan yang sama. Itu sebab cikgu awal-awal tentukan apakah bentuk jawapan yang paling ataupun akan perlu diperolehi dengan menggunakan cara yang kita akan bincangkan nanti. So kita sudah ada jawapan, iaitu akhirnya perlu dapat 6 tolak 2x. Okey, pastikan ya. Okey, sekarang cikgu padam. Cikgu akan gunakan first derivative ini ke atas y sama dengan 6x tolak x kuasa 2. Akhirnya kita akan perolehi dy over dx adalah 6 tolak 2x. Okey? Okey, cikgu padamkan ini. Okey, sekarang cikgu salin balik, iaitu y adalah 6x tolak x kuasa 2. Okey. So di sini maksudnya di bawah first derivative ini, apa yang dimaksudkan di sini, kita ambil satu titik pada mana-mana graf. Kita ambil satu titik pada mana-mana graf. Dia tak kira garis lurus, kita ambil satu titik, ataupun garis lengkung, kita ambil satu titik. So pada titik ini, ya koordinat adalah xy, di sini pun xy. So kita ambil keluar satu koordinat. Tak kira dia graf adalah garis lurus ataupun garis lengkung. So di sini koordinatnya adalah x dan y. Boleh? So sekarang perhatikan apa yang cikgu nak lakukan ialah cikgu akan lakukan sedikit perubahan, satu perubahan yang sangat kecil ke atas x. So maksudnya cikgu daripada yang ini titikkan, okey, iaitu koordinat adalah apa yang cikgu lakukan? Cikgu akan lakukan satu perubahan yang paling kecil pada x, iaitu menjadi delta x. Apabila yang x ini dilakukan perubahan, maka
ya Y pun akan mengalami perubahan, iaitu perubahan yang kecil. Faham tak? So, titik yang cikgu keluarkan tak kira daripada graph straight line ataupun curve, titiknya adalah XY. So, sekarang untuk tujuan first derivative ini, apa yang cikgu nak lakukan ialah cikgu nak lakukan satu perubahan yang kecil ke atas dx. Apabila kita lakukan satu perubahan kecil ke atas dx, maka yang y pun akan mengalami, iaitu delta y. So, apa yang kita nak cari daripada sini adalah nisbah di antara, ya, ini yang kita nak tentukan. Okay? Disebabkan perubahan pada kecil pada x menyebabkan perubahan kecil pada y. Apa yang kita nak tentukan daripada first derivative ini adalah kita nak tentukan nisbah perubahan. Nisbah, ya. Apakah nisbah di antara, ratio di antara, ya, delta y dengan delta x? Kita nak tentukan ratio sahaja. So, bagaimana ratio itu akan digunakan pakai untuk menjadi dy dx? Itu perkara kedua. So, di bawah tajuk first derivative, apa yang cikgu nak lakukan ialah, ya, akan pilih satu koordinat di atas graf, tak kira ianya adalah lengkung ataupun straight line, kita keluarkan. Okey, di bawah first derivative ini, apa yang cikgu nak lakukan ialah satu perubahan yang kecil pada, ya, koordinat adalah xy, perubahan yang kecil pada x, iaitu delta x. Apabila x berubah sebanyak delta x, maka y pun berubah sebanyak delta y. Boleh? So, selepas perubahan ini, okey, apa yang kita nak tentukan ialah kita nak tentukan nisbah. Kita nak tentukan nisbah, iaitu delta y per delta x ataupun ratio. Boleh? So, sekarang perhatikan, asal adalah x. Selepas lakukan perubahan kecil, dia akan jadi x tambah delta x. Boleh? Disebabkan perubahan kecil itu, x sudah menjadi, ya, x tambah delta x. Okey? So, sekarang samalah y jadi y tambah delta y. So, sekarang perhatikan, disebabkan perubahan kecil yang cikgu lakukan ke atas delta x, maka berlakulah perubahan kecil ke atas y, iaitu delta y. Okey, so disebabkan perubahan kecil yang asalnya x menjadi x tambah delta x, y itu akan jadi y tambah delta y. So, apa yang kita nak lakukan sekarang ialah disebabkan perubahan ini, apakah ratio nisbah di antara delta y over delta x. Okey, kita mulakan, ya. Okey, so perhatikan sekarang. Okey, perhatikan sekarang, iaitu asalnya ialah y, iaitu 6x tolak x kuasa 2. Boleh? Sekarang perhatikan, disebabkan perubahan yang dilakukan ke atas delta x atau ke atas x banyak delta x. Okey, x baru adalah yang ini dan y baru adalah yang ini. So, sekarang y ini sudah menjadi y tambah delta y. Manakala x sudah menjadi x tambah delta x tolak x ini sudah menjadi x tambah delta x kuasa 2. Okey, faham? So, ini adalah perubahan yang berlaku ke atas yang asal. Disebabkan perubahan kecil yang cikgu lakukan ke atas x. Apabila perubahan kecil cikgu lakukan ke atas x, y juga akan mengalami perubahan yang kecil. Sebab itu, ya, disebabkan perubahan kecil itu x jadi x tambah delta x. Disebabkan perubahan kecil delta x, perubahan tadi delta y, so y jadi y tambah delta y. So, apa yang kita nak tengok ialah disebabkan perubahan kecil ini, apa yang terjadi kepada fungsi asal ini. So, y ini akan jadi y tambah delta y, manakala x akan jadi x tambah delta x, manakala ya x jadi delta x tapi ia adalah kuasa 2. Boleh? Okey, sekarang kita teruskan. So, yang ini adalah y tambah delta y sama dengan kembangkan jadi 6x tambah 6 delta x. Boleh? Okey, sekarang kita kembangkan ini. So, tolak, kembangkan. So, x tambah delta x, x tambah delta x. Okey, kita darabkan jadi x kuasa 2
Daratkan jadi tambah X delta X. Okey, daratkan jadi X tambah X darat delta X. Kemudian yang ini adalah tambah delta X square. Boleh? Okey, so yang ini adalah X kuasa 2 tambah X delta X tambah X delta X jadi 2X delta X tambah delta X square. Okey, sekarang perhatikan ini adalah hasil daripada pengembangan. Boleh? Okey, sekarang cikgu dah tunjukkan bagaimana dapat hasil pengembangan. Okey, so kita tulis balik. So yang ini adalah Y tambah delta Y sama dengan ya kembangkan tadi 6X tambah 6 delta X tolak ya kembangan tadi ialah X kuasa 2 tambah 2X delta X tambah delta X kuasa 2. Okey, perhatikan di sini. Okey, cikgu padamkan pengembangan tadi. Boleh? Okey, sekarang perhatikan di sini Y ini perlu diubah balik kepada sebutan X. Y ini perlu diubah balik menjadi sebutan X. Boleh? So sekarang Y ini akan jadi 6X tolak X kuasa 2 tambah delta Y sama dengan cikgu salin 6X tambah 6 delta X. Tidak boleh lakukan kesilapan. Perhatikan langkah dia panjang. So kita tidak boleh gopo. So pastikan langkah yang diambil itu kalau perlukan pengembangan, lakukan pengembangan yang betul. Pastikan tanda positif negatif itu sentiasa betul. Okey, sebab ya satu proses yang panjang. So jangan hilang tumpuan dan disebabkan itu melakukan kesilapan. Di sini biasanya kesilapan kerap berlaku. Satu disebabkan terlalu banyak. Tengok dia macam terlalu confused. Bentuk-bentuk itu terlalu confused. Okey, so sebab itu kalau nombor senang. So sekarang bentuk itu agak confused ya, sebutan-sebutan itu agak confused. So perlu berhati-hati, okey, apabila kita nak pilih sebutan-sebutan yang serupa. Itu masalah. Satu lagi masalah yang disebabkan oleh tambah tolak itu. Dua perkara ini perlu diberikan perhatian. Sebab itu cikgu lakukan dengan berhati-hati. So sekarang cikgu ulang balik Y perlu ya, cikgu salin balik Y, cikgu tukar kepada sebutan X. So 6X tolak X kuasa 2, yang ini delta X sama dengan 6X tambah 6 delta X. Okey, cikgu kembangkan yang ini tanda negatif positif negatif X kuasa 2. Kemudian cikgu kembangkan ini negatif positif negatif 2X delta X. Dan akhir sekali negatif positif negatif delta X kuasa 2. Okey, perhatikan sekarang cikgu kata berhati-hati sebab tengok bentuknya terlalu banyak sebutan dan sebutan-sebutan itu agak mengelirukan. Ya, lebih kurang sama saja bentuknya. Okey, so kalau tersilap pilih sebutan serupa, nanti jawapan anda salah. Dan apabila lakukan pengembangan ini, tanda terjaga juga boleh melakukan kesilapan. Sebab itu, semasa melakukan ini, pastikan dua perkara ini diberi tumpuan. Satu berkenaan dengan tanda positif negatif, especially dia negatif. Yang kedua ialah bila nak tentukan sebutan serupa sebab semuanya macam serupa. Okey, so jaga-jaga berikan dua perhatian pada dua perkara ini. Okey, sekarang perhatikan. Okey, cikgu padamkan yang ini. Okey, sekarang cikgu pindahkan ke atas ya, satu persatu. Okey, sekarang perhatikan. Okey, yang ini sebelah kiri, yang ini sebelah kanan. Boleh jaga. Okey, sebab cikgu berhati-hati sebab terlalu banyak sebutan yang macam seakan sama. Sebab itu cikgu perlu berhati-hati. Okey, so cikgu gunakan tanda sama, ini sebelah kiri, sebelah kanan. Okey, sekarang perhatikan 6X. Kita ada 6X. Cikgu pindahkan ke sini. Cikgu pindahkan ke sebelah kiri. So 6X tolak 6X jadi kosong. Okey, ini pada jadi kosong. Boleh? Okey, sekarang perhatikan yang ini, sebutan ini. Okey, tolak X kuasa 2
yang ini, ya, serupa. Okey, so tolak X kuasa 2, tolak X kuasa 2. So apabila yang ini cikgu bawa ke sebelah kiri, akan jadi tambah. So negatif X kuasa 2 tambah X kuasa 2, kosong. So yang ini pun jadi kosong. Boleh? Okey, sekarang perhatikan. Okey, yang tinggal adalah delta Y sebelah kiri, ya. Sebelah kiri ini kita dah jadikan kosong, yang ini pun sudah jadikan kosong. So sebelah kiri yang tinggal adalah delta Y. Okey, sekarang perhatikan yang tinggal di sebelah kanan pula. Okey, ini sudah jadi kosong, ini sudah jadi kosong, yang ini adalah 6 delta X. Okey, kemudian tolak 2X delta X tolak delta X square. Okey, perhatikan. Okey, sekarang cikgu padamkan yang ini. Okey, sekarang perhatikan apa yang tinggal di sini. Boleh? Okey, so sekarang kita sudah memperolehi, sekiranya lakukan satu perubahan yang kecil ke atas X supaya menjadi delta X. Ini adalah asal, ini adalah disebabkan oleh perubahan ke atas, ya, perubahan kecil ke atas X, yaitu delta X. Boleh? Okey. Daripada sini apa yang kita nak cari ialah nisbah, iaitu ratio di antara delta Y dengan delta X. Faham tak? So daripada sini, so asalnya ini adalah fungsi, disebabkannya ini asalnya, okey, disebabkan perubahan pada X, delta X. Okey, perhatikan sekarang semua mengalami perubahan. Okey, Y dan delta Y, perubahan pada Y. Kita nak cari sekarang bukan Y, ratio yang, ya, iaitu delta Y, bukan Y. Kita bukan cari ratio di antara Y dengan X, bukan. Okey, kita nak tentukan ratio di antara perubahan kecil yang disebabkan oleh delta X. Apa jadi pada delta Y dan berapa ratio di antara dua itu. Okey, so sekarang untuk kita nak tentukan ratio, ya, cikgu akan bahagikan ini dengan delta X. Okey, kan cikgu nak tentukan ratio berapa? Masih ingat tak? Dalam satu persamaan itu kita boleh lakukan perubahan, sebarang perubahan yang diperlukan. Masih ingat tak? So jangan lupa ayat ini semasa menyelesaikan satu persamaan. Bukan untuk ini saja, dalam sebarang bentuk persamaan, apabila anda perlu lakukan perubahan ke atas persamaan itu, sentiasa ingat anda boleh lakukan sebarang perubahan, tetapi jika anda lakukan perubahan ke atas satu sebutan dalam persamaan itu, sebutan-sebutan lain yang terlibat dalam persamaan itu perlu mengalami perubahan yang sama. So itu cikgu sentiasa letak dalam ingatan jika cikgu perlukan perubahan dalam satu. So di sini perlukan perubahan supaya yang kita nak cari ialah delta Y over delta X. Yang kita ada adalah delta Y. So cikgu perlu lakukan perubahan supaya menjadi begini. So bagaimana? Ya, untuk keseluruhannya, untuk keseluruhan persamaan ini, cikgu bahagikan dengan delta X. Boleh? So yang ini sudah menjadi delta Y over delta X sama dengan 6 delta X bahagi dengan delta X untuk sebutan ini, tolak 2X delta X bahagi dengan delta X. Okey, so tolak delta X kuasa 2 bahagi dengan delta X. Okey, sekarang perhatikan. Okey, so untuk menjadikan delta Y over delta X, mengapa delta Y over delta X? Sebab kita nak tentukan nisbah di antara perubahan yang berlaku ke atas Y dan X. So di sini kita dapat. Okey, sekarang perhatikan yang ini ya boleh dimatikan, yang ini boleh dimatikan, yang ini kuasa 2, di sini kuasa 1. So yang tinggal 1. Boleh? So apa yang tinggal sekarang ialah delta Y over delta X sama dengan, okey, 6 dan tolak 2X tolak delta X. Okey, perhatikan sekarang. Okey.
So sekarang cikgu dah tentukan, tapi masih ada delta X di sini. Okey, so sekarang cikgu nak tentukan, ya, seterusnya daripada sini cikgu nak tentukan dy dx. Boleh? Okey, sekarang perhatikan. Boleh cikgu padam? Okey, kita padam ya. Alright, kita padam yang ni. Okey. Okey, sekarang cikgu salin, cikgu bawa ke atas. Jadi delta y over delta x sama dengan 6 tolak 2x tolak delta x. Boleh? Okey. Sekarang perhatikan. Okey. Tujuan kita mencari delta y over delta x ialah kita nak tengok berapa ratio dia. Okey? Tapi yang sebenarnya mengapa kita perlukan di sini ialah akhirnya kita perlu cari apakah sebutan dy over dx. Kita nak tentukan apakah dy dx dengan menggunakan first derivative ini. Okey? So sekarang apa yang cikgu nak ialah, ya, kita sudah berjaya memperolehi delta y over delta x, tetapi yang delta x ini masih menjadi masalah. Faham tak? So bagaimana delta x ini perlu dihilangkan supaya daripada ratio ini kita memperolehi dy dx. Okey, murid-murid faham tak? Okey, tujuan kita ialah untuk mendapatkan dy dx daripada y sama dengan 6x tolak x kuasa 2 dengan menggunakan first derivative. So daripada first derivative kita tak boleh dapat terus dy over dx. So sebab, ya, perlu lakukan perubahan. Itu cikgu dah terangkan. Cikgu lakukan perubahan kecil pada x, dah jadi apa? Jadi untuk x dan y. Dan apa akan jadi kepada ratio. So sekarang perhatikan, cikgu dah memperolehi ratio. So daripada ratio ini cikgu nak tukar menjadi apa? Dy dx. Tapi dalam ratio ini masih ada delta x ini. So delta x ini perlu dihapuskan supaya kita perolehi dy over dx. Okey, bagaimana? Okey, ini langkah seterusnya. Okey, perhatikan di sini. Okey, sekarang perhatikan. Okey, tadi kan cikgu kata, okey, so di sini dia jadi delta x. Okey, so yang ini adalah delta y. So sekarang sekiranya cikgu bawa balik delta x itu balik kepada x, tempat asal. Cikgu ulang balik ya. Okey, sekarang perhatikan, ini adalah asal xy. Cikgu lakukan satu perubahan kecil iaitu delta x. Disebabkan perubahan kecil pada delta x, ya, yang ini pun mengalami iaitu delta y. So cikgu sudah perolehi ratio di antara perubahan di antara y dengan x. Tapi masalahnya di delta x ini. So delta x ini perlu dihapuskan. Okey, bagaimana dihapuskan? Apabila kita hapuskan, maksudnya bila ia dijadikan kosong, apabila delta x itu menjadi kosong. Okey, so bagaimana delta itu akan kosong adalah apabila yang kita lakukan perubahan delta x ini kita balik, kita patah balik sampai sini. So apabila yang delta x ini daripada sini patah balik sampai sini, di sini delta x sudah menjadi kosong ataupun menghampiri kosong. So di sini apa yang disebut ialah apabila delta x ini menghampiri kosong, ya, menghampiri kosong, ini kosong. Okey, so apabila delta x menghampiri kosong, yang ini delta y over delta x akan menjadi dy over dx. Okey, murid-murid faham? Cikgu terangkan di sini bagaimana delta y over delta x menjadi dy over dx. Kan daripada awal cikgu kata, ya, apabila cikgu perlukan perubahan pada x, okey, cikgu besarkan ini menjadi delta x. So apabila yang ini cikgu perlu jadikan kosong. Okey, untuk menentukan perubahan pada ataupun ratio di sini,
Okey, yang X ini ataupun delta X ini cikgu perlu bawa jadi kosong. So, bagaimana cikgu bawa kosong? Itu yang cikgu masukkan. So, dari sini delta X yang cikgu besarkan ini, sekarang delta X cikgu bawa kepada tempat asal. Apabila delta X itu menghampiri tempat kosong, si delta X menghampiri tempat asal, iaitu delta menghampiri kosong. So, nilai ini adalah sama dengan kosong. Sekarang faham tak? So, apabila delta X itu menghampiri kosong, ya, apabila delta X ini menghampiri kosong, yang di delta Y over delta X akan menjadi dy over dx, yang delta ini akan jadi kosong. Okey, sekarang perhatikan adalah sama dengan 6 tolak 2x. Okey, sekarang perhatikan, ada tak ia sama seperti tadi? Kan cikgu awal tadi, okey, perhatikan di awal cikgu kata guna formula, masih ingat? So apabila kita gunakan formula dy over dx ialah 6x jadi apa? 6 2 ke hadapan x 2 kelas 1, so x kuasa 1. So perhatikan, ini guna formula iaitu apabila y sama dengan axn, so dy over dx adalah a n xn cos. Ini jika kita gunakan formula. Okay, so sekarang perhatikan bagaimana cikgu gunakan first derivative ini. Okay, untuk memperolehi dy dx, perhatikan jawapan yang cikgu perolehi dengan first derivative dengan cikgu perolehi dengan menggunakan formula. Mestilah sama sebab kita mencari benda yang sama. Di sini pun kita cari dy dx, di sini pun kita cari dy dx. Beza di sini kita gunakan formula, tapi di sini kita gunakan first derivative. So cikgu harap penjelasan yang cikgu berikan bagaimana menentukan dy dx dengan menggunakan first derivative. Contoh yang cikgu kongsi bersama murid, cikgu harap murid-murid dapat memahami bagaimana first derivative itu boleh digunakan ke atas satu fungsi yang diberikan supaya akhirnya kita memperolehi dy dx. So, gunakan video ini sebaik mungkin oleh murid-murid untuk memahami bagaimana first derivative boleh digunakan pakai ke atas satu fungsi supaya akhir kita mendapat dy dx. So sekarang murid-murid mempunyai dua pengetahuan. Pertama, bagaimana mendapatkan dy dx? Ya, asalnya dalam semua soalan peperiksaan kita akan gunakan formula. Tetapi ada kala soalan yang anda perlu menentukan dy dx dengan menggunakan first derivative. Ada kala soalan tanya begitu. Masih dia diberikan y begini dalam sebutan ini, tapi soalan kata jangan gunakan formula. Sebaliknya, buktikan dy dx ataupun dapatkan dy dx bukan daripada formula, sebaliknya daripada first derivative. So ini adalah satu contoh yang cikgu harap akan bantu murid-murid memahami bagaimana nak menggunakan first derivative ini dalam menentukan dy dx. Okey, sekiranya apa yang cikgu bincang dalam video ini dapat membantu murid-murid memahami bagaimana nak dapatkan dy dx daripada first derivative. Okey, seperti biasa berikan thumbs up, like untuk cikgu. Di ruang komen letakkan komen anda mengapa video ini baik jadi rujukan ataupun bahan ulang kaji untuk pelajar-pelajar matematik tambahan yang berminat belajar tajuk differentiation. Jangan lupa tekan bell button ataupun butang loceng supaya murid-murid memperolehi video-video cikgu di YouTube dan seperti biasa di penghujung. Okey, so sehingga kita jumpa balik dalam satu lagi video. Ya, terima kasih. Bye.